Assalamualaikum and very good morning. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter 7. So chapter 7 adalah the last topic for this semester. So untuk chapter 7 adalah applications of integration. So basically kita akan apply lah apa yang kita dah belajar dalam chapter 4 and chapter 5 and chapter 6. Okay, di mana hasil daripada kita belajar integration tu dan kita akan apply lah. So kita akan tengok apakah application dalam kehidupan seharian. So basically untuk chapter 7 ni kita akan belajar dua benda ataupun dua subtopik. Okay, subtopik yang pertama adalah 7.1. So kita akan kira area. So maksudnya apakah application of integration? Yang pertama adalah untuk mencari area. Okay, so kenapa kita gunakan integration? So basically kita nak cari area of a region. So kalau you tengok, okay, contohnya dekat soalan yang pertama ni, okay, kita akan ada beberapa bentuk. So bentuk yang pertama macam ni, bentuk yang kedua macam ni, bentuk yang ketiga dan seterusnya. So bentuk ni dia tak fix. Okay, so dia berbeza lah. Kalau contohnya kita nak cari bentuk segi 4 tepat ataupun segi 4 sama, so ini ada dia punya formula. So kita tahulah untuk cari area kita darabkan je lah panjang dengan lebar. Okay, tetapi untuk area di dalam graf ataupun di dalam curve, kita tak tahu dia punya bentuk. Bukan tak tahu, maksudnya dia tak ada bentuk yang fix. So macam mana kita nak kira area? So kita akan gunakan integration lah. Okay, so dekat sini lah pentingnya integration. Okay, itu adalah untuk 7.1. So untuk 7.2 kita akan kira volume. Okay, so kita akan kira volume. So kenapa dia panggil sebagai solid revolution? So revolution ni basically kita akan revolve. So maksudnya kita akan pusing dekat sama ada Y ataupun X axis. Okay, so sama juga dengan area. So contohnya macam let's say kita ada satu okay, kita ada silinder kan. Okay, so silinder ni kita tahulah dia punya volume, which is ada dia punya formula. Tetapi untuk kira volume dekat graf ataupun kira volume yang tidak fix, okay, so actually dia bukannya kira dekat graf, tapi more kepada kita nak kira suatu bentuk tu. Okay, so kalau bentuk tak fix, macam mana kita nak kira dia punya volume? So dekat sinilah kita akan gunakan integration. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok dulu 7.1. So kita akan discuss beberapa soalan. Okay, so soalan ni telah dipilih oleh semua pelajar lah. Okay, soalan yang tak boleh buat. Okay, tapi kalau ada soalan yang kita bincangkan tapi kamu ada masalah, so boleh sahaja tanya secara direct. Okay, so kita tengok dulu soalan yang pertama. So soalan yang pertama ni sangat-sangat penting sebab kamu kena faham. So untuk cari area, basically kita hanya perlu integrate lah daripada satu limit A kepada limit B. Okay, tetapi kita akan ada beberapa condition. Okay, so condition dia adalah, so kalau dekat bahagian okay, so ini rasanya pun ada dalam video. Okay, sebagai contoh, so ini adalah A, ini adalah B. So untuk area yang ini dia akan limit A ke B ke C. Okay, so untuk kira area A, dia punya limit adalah daripada A kepada B. So functionnya katalah kita ada fx. Okay, so kita ada fx and then dx. Okay, so ini adalah untuk area A di mana limit dia daripada A kepada B. And yang paling penting sekali adalah kalau limit tu adalah X, so maksudnya daripada X kan. So kalau kamu tengok kita punya limit adalah X, so dia mesti integrate respect to
dx, and kamu punya function sama juga, dia mesti dalam x. Okay, so sebelum ni saya dah cakap dah, kalau kita nak integrate respect to x, dia mesti dx, and dia punya function pun mesti x. Okay, so maksudnya tak kisahlah function yang dia bagi tu berapa, yang penting kamu kena make sure kamu punya function tu dalam x. Okay, bukan dalam y. Sebab kadang-kadang dia punya function tu dia bagi dalam y. Okay, so sebagai contoh kita ada apa, okay, y tolak 2 sama dengan x. Okay, so kita nak masukkan dalam kita punya function. So untuk jadikan dia dalam bentuk x, so negatif 2 ni kita kena pindahkan lah supaya dia tinggal y sahaja. So x tambah 2. So yang inilah yang kita akan masukkan dalam kita punya function. Okay, so tak kisahlah dia punya function, yang penting dia punya function tu dalam x. Okay, ini kalau kita nak cari area A. So untuk cari area B, dia sama juga. Okay, cuma limit dia daripada B kepada C fx dx. Okay, cumanya sebab area B ni dia berada di bawah x. Okay, so ni x kan, x exist, so dia berada di bawah. So bila dia berada di bawah, kamu akan dapat dia punya jawapan tu adalah negatif. Okay, confirm dia akan dapat negatif. So untuk mengelakkan benda tu, sebab kita tahu area and volume ni dia tak boleh negatif, so untuk area B kita kena letak modulus. Okay, so apa function modulus ni? Function modulus ni adalah untuk kita positifkan dia lah. Okay, sebagai contoh, okay, contoh kita tengok dalam soalan. Okay, so ini adalah dia punya formula lah, macam mana kita nak cari dia punya area. Okay, okay, yang kedua, okay, kita ada katalah graf kita macam ni. So ni daripada A, B, C. Okay, so kita ada area A and kita ada area B. Okay, so bila graf macam ni, kita akan ambil nilai A dengan B kan. So katalah kita nak cari area A, so kita akan ambil daripada daripada B kepada A lah. Okay, so katalah sini adalah A. So A ni actually adalah kosong lah sebenarnya. Okay, so kita ada A kepada B ataupun A kepada C. Okay, so kita nak cari area A, so kita akan ambil daripada A kepada B. Silap. Okay, so A, B, C. Ni betul. Okay, so daripada area A, so area A, so kita akan ambil daripada B kepada C. So function dia adalah dalam Y. Kenapa kita ambil Y? Sebab limit yang kita ambil ni adalah nilai Y exist. Okay, so dia adalah nilai Y exist. So bila nilai Y exist, kamu kena ambil function dia pun dalam Y, and yang paling penting dia punya D adalah Y, dan barulah kamu boleh integrate. Sebab katalah kalaulah kamu punya function tu dalam X, okay, tapi kamu integrate di Y, so kita tak boleh nak integrate lah, so dia akan salah. Okay, okay, and then kita nak cari area B. So sama juga, integrate daripada A kepada B Fy dy. Okay, cumanya bila dalam ni, so kamu tengok kita punya B ni berada di sebelah kiri daripada Y exist, so you akan dapat nilai dia negatif. So bila dapat negatif, kita kena letak modulus. Okay, so ini adalah formula ataupun macam mana kita nak cari dia punya area. Okay, the last one, kita akan ada area between the two curve. Okay, so untuk area between the two curve ni, kita akan
ada 2 curve lah. So yang untuk sebelum ni kita hanya ada satu curve sahaja. Okay, tapi yang ni kita ada 2 curve. Okay, contohnya adalah kita ada graf kita ada graf kuadratik. And then kita akan ada straight line. So lebih kurang macam ni lah. So kita kena cari dia punya area between the two curve. So macam mana cari area between the two curve? So you boleh ikut apa yang dia ajar dalam video. Ataupun cara yang saya selalu guna adalah saya akan letakkan orang dekat sini. Contohnya macam ni kan. So kita tahu dia punya limit adalah dia punya intersection. Saya kata kat sini A, kat sini adalah B. So untuk saya tahu saya nak tolak apa dengan apa, so saya akan letakkan orang dekat sini. Dan saya akan tengok dekat bahagian atas. So bila tengok bahagian atas, so kalau kamu tengok bahagian atas ni ataupun straight line ni dia akan berada di atas lah. So kita lurikkan dulu. So kita akan tolakkan bahagian atas dengan bawah. So katalah ini adalah ini contohnya lah y sama dengan x tambah 2. So ni y sama dengan x square. So kita akan tolakkan atas dengan bawah. So maksudnya atas orang ni adalah x square kan. So dia punya area dah sama dengan, so dia punya limit adalah a daripada b. So tolakkan lah x tambah 2 tolakkan dengan x square dx. So limit ni kalau dia tak bagi, so macam mana kita nak kena cari? So limit ni actually adalah dia punya points of intersection. So nanti kita tengok macam mana kita nak cari points of intersection. So kalau tak bagi, you kena cari sendirilah. Tetapi inilah dia punya formula lah ataupun cara macam mana kita nak cari dia punya area bila ada 2 curve. So yang penting dekat sini adalah yang ini. So you kena tahulah tolak apa dengan apa. Sebab kalau you salah tolak, sebab dekat sini ada operation dia adalah tolak. So bila operation dia tolak, so kalau dia terubah position, maka jawapan dia akan dapat lain. So you have to be very careful lah macam mana nak cari apa tolak apa. So sekarang kita tengok pada soalan. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Soalan ni soalan yang basic sekali. So so kita ada satu curve. So ni melibatkan satu curve sahaja. So dia punya area adalah sama dengan, so dia dah bagi dah. So yang ni tak perlu carilah. So dia punya limit adalah daripada 1 sampai 3. And dia punya function, dia dah bagi dah, x squared tolak 4x tambah 3 dx. So ini adalah integration lah. So you kena buat integrate lah macam biasa. So x cube bahagi 3 tolak 4 4x squared bahagi dengan 2 tambah 3x daripada 1 sampai 3. So ini adalah definite integral. So memang you akan dapat nombor lah, you tak akan dapat constant. And then jangan lupa masukkan nilai 3 cos 3 tolak 4 cos 3. So ni boleh potong, dia akan jadi 2x 2 tolak tambah 3 darab 2. So tolakkan
2 kuasa 3 bahagi 3 tolak 2 darab 1 tambah 3 darab. Okay, so macam saya cakap, bila kamu tekan kalkulator, you akan dapat nilai negatif. Okay, so disebabkan dia berada di bawah, so kita kena letak modulus. Dia akan dapat jawapan dia negatif 4/3. So ini yang dimasukkan dengan modulus. So bila ada modulus, dia automatik akan jadi 4/3. Okay, so dia punya unit adalah unit square. Okay. So sama juga dengan soalan B. Cumanya yang B ni you akan dapat positif. Okay, so tak perlu risau, you integrate sahaja. Cuma sekarang kita nak tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni, okay, you have to be very careful, sebab kita akan ada 2 area. So ini katalah kita panggil sebagai A, ini adalah area B. So okay, kadang-kadang apa yang student buat adalah dia akan, okay, katalah kita nak cari dia punya area. So kita akan integrate. So ini adalah kosong lah. Okay, integrate daripada kosong sampai 2 terus. Dia masukkan nilai ataupun function x tolak 2. Okay, so bila you buat macam ni, kita akan dapat jawapan yang lain. Okay, kenapa jawapan lain? Sebab area A dengan area B ni adalah berbeza. Sebab yang A ni akan bagi jawapan positif, B ni akan jadi jawapan yang negatif. So you tak boleh terus integrate. So you kena pecahkan dia kepada 2 bahagian. So untuk bahagian pertama, kita akan integrate daripada 0 sampai 1, dan tambah daripada 1 sampai 2 x minus 1 x minus 2 dx. Okay, so yang bahagian kedua ni tahulah kita kena letak modulus. Okay, so untuk x ni, okay, untuk integrate ni you kena okay, so bila dah dapat macam ni, so maknanya kamu punya area tu dah betul lah. Cuma kamu kena buat dia punya integration sahaja. Okay, so yang ni you kena guna balik apa yang kita dah belajar dalam chapter 5 and chapter 6. Okay, so untuk integrate dia, kita kena darab function ni. Okay, so darab lah, mana darab mana dulu. So katalah kita nak darabkan yang ini, so kita akan dapat x squared minus x misal, then darab satu ni, darab ni, darab ni. So kita akan dapat x cube tolak 2x squared tolak x squared tambah 2x. Okay, so x cube negatif 2 negatif 3x squared tambah 2x. Okay, dan barulah kita masukkan balik. Okay, dan barulah kita boleh integrate. So akan dapat x kosong 4 bahagi 4 tolak 3x cube bahagi 3 tambah 2x squared bahagi 2. Daripada kosong sampai 1 tambah, sama juga x kuasa 4 bahagi 4 tolak 3x cube bahagi 3 tambah 2x squared bahagi 2 pada 1 sampai 2. Okay, and then jangan lupa masukkan dia punya nilai ataupun limit. So kita akan ada 1 kuasa 4 bahagi 4 tolak, so ni boleh potong, so tinggal x kuasa 3 sahaja, tambah.
Okay, so dia akan panjang lah. Tolak. Okay, so walaupun dia adalah kosong, so you still lagi kena masukkan, sebab kita takut kita akan dapat nilai yang lain selain daripada kosong. Dua kosong empat, empat tolak 2 + 3 tambah 2 + 2 tolak. Okay, so you akan dapat dia punya jawapan ni 1/4. Okay, tolak. Sorry, ni tambah 1/4. Jawapan dia adalah 1/2. Okay. Okay, so itulah soalan yang pertama. Okay, so kita akan so rasanya itu sahaja untuk soalan pertama. Kita akan tengok soalan yang lain lah dalam next video.